TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di Didik TV KPM untuk Sembang Didik. Baik, seperti yang kita semua sedia maklum, Monumen Tingkatan 5 sedang bersiap siaga dan bersedia untuk menghadapi periksaan awam iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2022. Jadi masa mereka sebenarnya sangat suntuk sekarang ini. Jadi untuk itu kita bawakan seorang tamu yang cukup khas. Kita persilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan membincangkan kepada kita tentang persiapan untuk menghadapi periksaan awam tahun 2022. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik Irfan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kita hari ini. Okey, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih khasnya kepada Didik TV dengan peluang yang diberikan untuk Sembang Didik TV ini. Jadi semoga dengan ruang yang ada ini dapat saya menyampaikan sedikit maklumat untuk panduan kepada calon-calon SPM. Jadi yang ini kita harapkan juga sebagaimana gerak kerja Menteri Pendidikan Puan Fazlina Siddiq yang menekankan fokus gerak kerja pada teras satunya itu komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan telus. Baik, okey. Sebagai permulaannya Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita secara ringkasnya apa yang dimaksudkan dengan peperiksaan awam ini sebenarnya Doktor? Baiklah Irfan. Jadi peperiksaan awam ini merujuk kepada peperiksaan yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan kepada pihak awam, yang melibatkan murid yang berada dalam sistem ataupun di luar sistem persekolahan kebangsaan. Jadi peperiksaan awam yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan ini adalah peperiksaan seperti Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan ataupun SPMU. Okey, Sijil Vocational Malaysia SVM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, dan kita juga mengendalikan, lembaga peperiksaan mengendalikan ujian pencapaian bahasa antarabangsa atau disebut sebagai UPBA. Baik Doktor, ada sebutkan kepada kita ada beberapa jenis sebenarnya peperiksaan awam yang akan berlangsung. Jadi untuk mereka yang belajar di tahun 2022 ini, bila sebenarnya peperiksaan awam ini akan dilaksanakan Doktor? Baiklah Irfan, kalau kita lihat untuk tahun 2022 kita telah laksanakan SPMU yang telah dilaksanakan pada 12, 13 dan 14 September 2022 yang lalu. Baik. Jadi untuk SPMU ini adalah bagi calon-calon ataupun murid-murid yang telah menduduki peperiksaan sebelum tahun 2022 itu. Okay. Dan keputusan untuk SPMU 2022 juga telah kita keluarkan pada 20 Oktober 2022 yang lalu. Lebih kurang sebulan selepas itu. Ya. Jadi selepas itu kita akan kita pun dah mulakan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia ataupun STAM bagi tahun 2022 iaitu pada 16 Januari hari Senin yang lalu. Dan kita akan tamat STAM ini pada 2 Februari 2023 ini. Jadi mereka sedang bertempur. Jadi peperiksaan STAM ini melibatkan murid seramai 4,634 orang. Baik. Dan mereka akan menduduki peperiksaan STAM ini di pusat-pusat peperiksaan yang telah ditetapkan, iaitu sebanyak 134 pusat peperiksaan untuk STAM ini di seluruh negara. Okey, 134 pusat ya. Okey. Selepas itu kita akan teruskan lagi. Lembaga peperiksaan akan mengendali menguruskan peperiksaan khususnya untuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2022 yang akan dilaksanakan bermula pada 30 Januari 2023 hinggalah 15 Mac 2023. Jadi peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2022 ini melibatkan 403,637 orang calon. Jadi mereka ini akan menduduki pusat-pusat peperiksaan yang telah ditetapkan di seluruh negara, iaitu kita ada 3,355 pusat peperiksaan bagi SPM 2022 ini. Selepas itu kita juga menguruskan dan mengendalikan juga ujian pencapaian bahasa
antarabangsa yang juga akan kita laksanakan atau akan berlangsung pada 16 Februari 2023. Jadi ujian pencapaian bahasa antarabangsa ini melibatkan 4 mata pelajaran, iaitu bahasa Jepun, bahasa Jerman, bahasa Cina komunikatif dan bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Jadi untuk bahasa antarabangsa ini juga ada 4,620 orang calon yang akan menduduki UPBA ini, dan kita ada 172 pusat peperiksaan bagi ujian pencapaian bahasa antarabangsa ni, Ifan. Baik doktor, saya sebenarnya tertarik dengan UPBA ni, ujian pencapaian bahasa antarabangsa. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sebenarnya bila UPBA ini diperkenalkan di Malaysia dan apakah objektif ujian ini dilakukan. Jadi kenapa 4 saja bahasa yang kita ada? Untuk UPBA. Jadi sebenarnya UPBA ataupun ujian pencapaian bahasa antarabangsa ini, Ifan, telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan kebangsaan sejak 2011 lagi. 2011. Tapi pada masa itu dikendalikan oleh bahagian pembangunan kurikulum ataupun BPK. Jadi seterusnya pada tahun 2014 barulah lembaga peperiksaan mengambil alih tanggungjawab mengendalikan ujian pencapaian bahasa antarabangsa ini. Ya, Ifan. Jadi antara objektif ujian pencapaian bahasa antarabangsa ataupun UPBA ni, Ifan, adalah untuk mentaksir pencapaian murid dalam keupayaan untuk berkomunikasi atau untuk komunikatif secara lisan, memahami, memberi respon serta menghasilkan penulisan untuk menyampaikan idea dan pendapat mereka menggunakan bahasa asing. Selain itu juga pelaksanaan ujian pencapaian bahasa antarabangsa ini juga adalah untuk meningkatkan kesedaran terhadap persamaan dan perbezaan antara budaya ke arah pemahaman yang lebih baik serta menghargai budaya dan negara sendiri. Terbaik, doktor. Betul tu. Bukan saja kita belajar tentang negara kita, malah kita juga dapat memahami dan juga belajar tentang budaya negara orang lain juga, doktor. Okey, kita nak teruskan dengan perbincangan kita tentang ujian amali sains, ujian bertutur dan ujian mendengar telah dilaksanakan buat pertama kalinya, doktor, pada tahun 2021, betul? Jadi bagaimana pula dengan pelaksanaannya untuk tahun 2022 ini? Ya, Ipan, kalau kita lihat untuk ujian amali ini, kita dah 19 tahun dah. Betul. Kita tak ada ujian amali. Ya, saya pun waktu tu saya buat ujian kertas 3 je, doktor. Jadi pertama kali setelah 19 tahun ada SPM 2021 barulah kita adakan semula untuk ujian amali sains bagi mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan. Jadi kalau kita lihat, kita ada ujian bertutur dan ujian mendengar bagi kertas bahasa Melayu dan juga bagi kertas bahasa Inggeris. Kalau kita lihat pelaksanaan dia, Irfan, bagi tahun 2022 ini, lembaga peperiksaan telah belajar daripada pengalaman kita melaksanakan ujian amali ini, khususnya pada tahun 2021. Betul. Kalau kita lihat untuk kertas fizik, kimia, biologi dan sains tambahan ini kita laksanakan pada 1 hari. Satu sidang sahaja. Satu sidang saja. Tapi tahun ini kita belajar daripada pengalaman yang lalu, kita menambah baik lagi seperti yang ditekankan oleh YB Menteri Pendidikan kita, iaitu YB Fazlina, iaitu teras 5, kebajikan guru sebagai teras keberkesanan penyampaian pendidikan. Jadi sebab itu tahun ini kita lihat untuk ujian amali ini untuk fizik, kimia dan biologi bagi SPM tahun 2022 ini kita adakan 3 hari. 3 hari secara berasingan. Kita secara berasingan. Jadi kita harap dengan pelaksanaan ujian amali ini secara berasingan hari yang berbeza, ia memberikan ketenangan kepada calon kita dah semestinya. Betul, saya setuju. Dan juga dia tidak memberikan tekanan kepada petugas-petugas ataupun pengawas peperiksaan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ujian amali ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari, iaitu mata pelajaran fizik ataupun kertas fizik pada 30 Januari 2023, biologi pada 31 Januari 2023 dan kimia pada 2 Februari 2023. Jadi ujian amali bagi mata pelajaran sains tambahan. Bagi sains tambahan ini juga kita akan laksanakan pada 2 Februari tersebut. Sama dengan kimia. Jadi dengan penambahbaikan ini, kita harap calon-calon kita lebih selesa dan pengawas-pengawas juga tidak tertekan dan lebih selesa untuk mengendalikan dan menguruskan ujian amali
assign ini. Jadi kita haraplah penambahbaikan yang kita laksanakan kali ini memberikan kebaikan kepada calon, ya. Jadi ujian amali dapat dilaksanakan dengan lancar. Betul. Ya, terutamanya kepada petugas-petugas kita tidak tertekan. Jadi seterusnya Irfan, ya, tentang ujian bertutur. Okey, untuk ujian bertutur ini dan ujian mendengar ini kita akan laksanakan 7 hingga 9 Februari 2023 bagi ujian bertutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu. 13 hingga 15 Februari pula kita akan adakan ujian bertutur bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pula. Dan kita sambung pada 16 Februari iaitu bagi ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi diharapkan penambahbaikan yang kita adakan untuk tahun ini khususnya bagi SPM 2022 ini, ya, ia akan meningkatkan lagi, ya, kata daripada tahap kelancaran dan dia memberikan keadilan dan kesesamaan kepada calon-calon SPM kita, Irfan. InsyaAllah kita doakan sama-sama, doktor, sebab untuk kita menjawab soalan SPM ni kita kena berada dalam keadaan yang tenang, dan juga kita kena sentiasa bersedia untuk menjawab SPM yang akan datang tak lama lagi. Okey, jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Sembang Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Sembang Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Okey, hari ini kita sedang membicarakan tentang persiapan untuk menghadapi peperiksaan awam tahun 2022 bersama dengan Dr. Azam. Jadi, kita sedia maklum sebenarnya peperiksaan contohnya SPM ataupun STAM ini telah dilakukan dengan SOP yang ketat pada tahun 2020 dan 2021. Jadi, adakah lembaga peperiksaan mengekalkan SOP yang sama untuk tahun ini ataupun ada kelonggaran yang sedikit, Doktor? Sila jelaskan. Baik, Irfan. Kalau kita lihat pada SPM ataupun STAM 2021 yang lalu, memang kita terikat pada SOP pandemik, COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat, kita ada Dewan Peperiksaan, kita ada 3 bilik lain, bilik isolasi untuk mereka ataupun calon-calon yang terkesan dengan COVID-19 ini. Tetapi untuk SPM ataupun STAM 2022 ini, kita tidak lagi menggunakan SOP pandemik COVID-19 itu. Jadi makna dia kita ikutlah SOP yang telah ditetapkan dalam orang kata fasa endemik COVID-19. Kalau sebelum kita pandemik, sekarang ni kita pun dah berada di dalam jadi walau bagaimanapun lembaga peperiksaan sentiasa mengingatkan semua pihak, khususnya calon-calon, dan juga petugas-petugas, pengawal-pengawas yang terlibat dalam pengurusan dan pengendalian peperiksaan SPM STAM 2022 ini ataupun ujian pencapaian bahasa antarabangsa 2022 ini untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa menjaga kesihatan diri bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan untuk SPM STAM UPBA 2022 ini. Jadi calon, petugas dan semua individu yang terlibat dengan pengurusan dan pengendalian peperiksaan ini, kita galakkan mengamalkan kawalan kendiri. Itu penting. Kalau misal kata mereka mempunyai gejala seperti sesema ataupun batuk, mereka digalakkan memakai pelitup muka, Irfan. Okey, dan juga kita haraplah mereka juga tidak lupa untuk sentiasa mencuci tangan. Betul. Sama ada dengan air ataupun maupun dengan menggunakan cecair pembasmi kuman. Okey, dan kita pun nasihatkan juga penjarakan masih lagi kita ambil kira. Semua ini kita ingatkan supaya kita memastikan pengurusan dan pengendalian SPM STAM UPBA 2022 ini dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Jadi itulah yang saya nak ingatkan. Kalau kita masa dalam pandemik dulu, lembaga peperiksaan adakan sesi kedua. Sesi kedua, Jadi untuk tahun ini, untuk SPM 2022 ini, kita dah tetapkan. Lepas SPM ini kita ada SPMU saja. Ulangan sahaja. Ulangan saja. Tak ada dah sesi dua. Jadi yang ini perlu, makna dia nak ingatkan lembaga peperiksaan, nak ingatkan awal-awal. SOP kita telah
berubah. Kita bukan lagi menggunakan SOP pandemik COVID-19, tetapi kita dah ada SOP dalam endemik COVID-19 dan tentunya dia berbeza. Jadi supaya kita nanti tak terkeliru. Betul. Kita bimbang nanti ada tanggapan-tanggapan, adakah kita masih macam dulu SPM lagi. 2021. Betul. Saya ingatkan SPM 2022 ini selepas itu kita ada SPM ulangan sahaja. Maksudnya dah tak ada lagi SPM bagi sesi yang kedua sekiranya anda dijangkiti COVID-19. Okey, tapi doktor, sekiranya pada ketika ada calon-calon yang sedang menjawab soalan SPM 2022 ini dan dia dijangkiti COVID-19, jadi adakah dia masih boleh menduduki perusahaan itu ataupun dia perlu diasingkan di bilik yang berlainan? Baiklah Ifan, berkaitan dengan calon-calon yang dikatakan positif COVID-19 ini, adakah boleh menduduki peperiksaan atau tidak. Okey, untuk perkara ini kita kena lihat dalam tiga situasi. Yang pertama sekali, kalau sebelum mereka pergi ke Dewan Peperiksaan, mereka telah mereka mendapati mereka ada gejala COVID, okey, dan sebagainya. Jadi mereka dalam situasi ini, mereka kalau dalam keadaan demikian, mereka mesti mendapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan yang bertauliah ataupun kita senang sebut doktor lah. Mereka boleh membuat ujian kendiri dan dapatkan pengesahan daripada doktor perubatan bahawa mereka positif. Jadi mereka boleh terus untuk mengasingkan diri ataupun buat isolasi lah untuk diri mereka. Jadi mereka tak perlu. Tetapi maklumat mereka itu menjalani kuarantin di rumah, perlu diberitahu dengan segera. Kalau calon sekolah, kena maklumkan dengan dengan setiausaha peperiksaan ataupun pihak sekolah mereka. Kalau calon persendirian, kena maklumkan kepada pegawai peperiksaan di sektor pentaksiran dan peperiksaan di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Itu situasi yang pertama. Situasi kedua, mereka datang ke pusat peperiksaan. Katakan dah setengah jam mereka menduduki peperiksaan, tetapi mereka didapati mempunyai gejala. Tiba-tiba dapat tahu. Demam ke, batuk, sesemua. Di sini nanti ketua pengawas peperiksaan di pusat berkenaan akan membuat keputusan. Kalau mereka ini agak berat gejalanya, maka mereka akan ditempatkan di bilik kuarantin dan mereka boleh meneruskan peperiksaan tersebut sekiranya mampu. Jadi ini maknanya pada dasarnya mereka boleh meneruskan. Kalau mereka tak boleh terus, mereka akan diambil oleh waris mereka untuk membuat pemeriksaan. Dan kalau mereka balik selepas itu, selepas menduduki peperiksaan, menyelesaikan peperiksaan mereka di bilik kuarantin itu, mereka balik dan mereka membuat pemeriksaan dan didapati positif COVID-19. Jadi mereka perlu mendapatkan pengesahan daripada doktor perubatan dan maklumat itu disampaikan kepada sekolah, kalau calon sekolah, kalau calon persendirian, maklumkan kepada pegawai peperiksaan di jabatan masing-masing. Jadi dengan itu nanti, dengan makluman ini, maklumat-maklumat ini akan dibawa kepada peringkat lembaga peperiksaan dan lembaga peperiksaan akan melihat data-data ini dan kita akan uruskan dengan tindakan-tindakan yang perlu kita ambil. Itu dua situasi. Yang ketiga, doktor? Yang ketiga, kalau mereka mereka ada gejala, tetapi mereka membuat ujian kendiri dan didapati mereka tak positif COVID-19. Negatif. Mereka tak perlu pun melalui kuarantin, dan mereka boleh meneruskan menduduki peperiksaan hingga selesai dalam dewan peperiksaan. Jadi kita ikut SOP endemik COVID-19 itu. Bukan lagi pandemik COVID-19. Bukan ni. Jadi saya suka ingatkan di sinilah, walaupun kita tidak ada lagi SOP untuk membuat declaration peristiaran tentang kesihatan dan sebagainya, tetapi kita berikanlah perhatian, berikan perhatian untuk penjagaan kesihatan supaya semua pihak
berasa dapat mengurus, mengendalikan peperiksaan ini dengan lancar dan dengan sempurna. Jadi itu prosedur untuk mereka yang dijangkiti COVID-19 semasa mengambil peperiksaan SPM. Tetapi doktor, sekiranya ada lagi sebab-sebab lain, contohnya mungkin sakit yang tiba-tiba dan mereka kena dimasukkan ke hospital, ataupun ada kematian ahli keluarga ketika mereka menjawab SPM. Jadi apakah prosedur yang akan dilaksanakan ke atas mereka ini, doktor? Okey, Irfan. Mana kita masa pandemik itu kita ada satu SOP, kita mengikut SOP masa pandemik dalam pengurusan dan pengendalian SPM ataupun peperiksaan awam ini. Sekarang kita dah beralih kepada fasa endemik ini, kita ada SOP kita, dan kebanyakan SOP kita adalah kita laksanakan seperti SOP sebelum pandemik COVID-19. Jadi bagi mereka yang mengalami masalah, contohnya kemalangan ataupun sakit ni, mereka boleh pergi ke hospital, rujuk kepada doktor perubatan ke hospital, dan jika mereka dimasukkan ke ward, jadi mereka ini perlu mereka perlu memberikan maklumat ini kalau calon sekolah kepada sekolah mereka lah. Kalau calon persendirian kepada sektor pentaksiran peperiksaan di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Jadi dengan ini, kalau mereka ditahan dalam ditahan ward di hospital, maka mereka boleh meneruskan peperiksaan jika mereka mampu dan disahkan boleh meneruskan peperiksaan, maka mereka akan menduduki peperiksaan sebagai calon hospital. Calon hospital. Jawab soalan di hospital itulah. Yes. Jadi calon di hospital. So kita petugas-petugas ataupun pegawai di SPP ataupun sektor pentaksiran peperiksaan di JPN masing-masing akan berusaha menghantar kertas soalan dan dan untuk memastikan mereka dapat menduduki SPM. Jadi jangan bimbanglah. Jangan bimbang, jangan risaulah. Jadi yang penting kalau masyarakat kata mereka kemalangan ataupun mereka sakit, itulah prosedur dia. Jadi tak perlu risau, doktor, kalau ada kecemasan ataupun berlakunya kemalangan terhadap diri anda sendiri, kita ada prosedur tertentu untuk memastikan anda boleh terus menjawab soalan SPM. Mungkin menjadi calon hospital misalnya, doktor. Jadi kita ada calon sekolah, kita ada calon persendirian. Betul. Dan kita calon persendirian ni mana dia, kita pada dasarnya dia akan menduduki peperiksaan ini di pusat peperiksaan yang kita tetapkan. Okey. Lepas tu kita ada calon hospital. Jadi itu kategori yang kita ada. 3 kategori, jadi, doktor. Sebab ni itu je lah. Kalau maknanya dia sakit, dia ditahan ward, calon hospital. Kalau sihat, calon sekolah ataupun calon persendirian. Di pusat yang kita tetapkan itu saja. Baik, doktor. Jadi contohnya kan, doktor, situasi di hospital, kalaulah ada murid yang terlantar di hospital dan maksudnya dia kena jawab di hospital tu, siapa yang akan bersama dengan dia untuk menjawab soalan? Mungkin ada pengawas peperiksaan yang akan bersamanya atau bagaimana? Okey, Irfan. Sebenarnya kita SOP kita untuk dalam pengurusan dan pengendalian peperiksaan awam ini pada saya dah cukup mantap. Jadi kita dah bersedia dah pengawas-pengawas yang akan bertugas untuk mengurus dan mengendalikan peperiksaan awam untuk calon-calon hospital ini. Jadi tak payah bimbang. Jadi siapa yang akan hantar, yang penting maklumat itu disampaikan dengan keadaan segera. Yang penting. Jadi peperiksaan ni sebenarnya Irfan, kalau kata untuk hari ini, dia boleh sampai pukul 12 malam ni. Dia jangan masuk hari lain. Masih hari yang sama. Hari yang sama. Jadi kalau maklumat itu disampaikan segera, maka segeralah petugas-petugas peperiksaan awam ini akan menyediakan kertas dan menghantar kepada calon-calon untuk calon-calon hospital ini. Baik, itu dia. Jadi itulah. Jadi terpulang kepada calon itu dengan keadaan mereka, sama ada mereka mampu atau tidak menduduki meneruskan peperiksaan tersebut. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azam atas pencerahan tadi, di mana kita ketahui ada 3 calon kategori sebenarnya, calon persendirian, calon sekolah dan juga calon hospital. Jadi jangan risau, untuk kita teruskan peperiksaan SPM yang tak lama lagi bakal kunjung tiba. Kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sembang Didik TV KPM.
Bersama kami dalam Sembang Didik TV KPM. Okey, kita sama bicarakan tentang persiapan untuk menghadapi peperiksaan awam. Jadi Dr. Azab, mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita, apakah antara persediaan yang boleh dilakukan oleh calon-calon ini sebelum mereka melaksanakan peperiksaan awam untuk tahun 2022? Ya. Okay, Irfan, sebagaimana kita lah dulu, kita dah tahu dah bila tarikh kita nak menduduki peperiksaan ni. Memang kita dah melaksanakan apa yang patut kita siapkan. Laksanakan. Apa yang perlu kita siapkan, kita dah siapkan. Jadi saya yakin, saya percaya calon-calon kita untuk SPM dan STAM yang sedang berlangsung ini untuk tahun 2022 ini juga telah mengambil langkah-langkah untuk bersedia, ya, bersiap siaga untuk menduduki peperiksaan, ya, yang akan mereka duduki ini, ya, dengan baik. Jadi namun begitu, saya ingatkan pada ruang sembang, ya, untuk Didik TV ini berkaitan dengan peperiksaan awam, peperiksaan awam ini terutama SPM, STAM, UPBA ini, iaitu yang pertama sekali, ya, calon kena memberikan perhatian jadual waktu peperiksaan. Itu paling penting, doktor. Bila tarikh mereka akan menduduki peperiksaan, kertas apa, okey, berapa lama. Jadi dengan itu, dengan maklumat-maklumat ini, dia dapat memperkukuhkan calon-calon untuk menduduki peperiksaan yang mereka akan duduki dengan dengan sempurna. Bukan saja fizikal, malah mental mereka, doktor. Okey. Dan saya percaya perkara ini, ya, telah diambil tindakan oleh sekolah masing-masing bagi calon sekolah. Khususnya untuk setiausaha peperiksaan sekolah, mereka telah diberikan taklimat tentang jadual waktu. Okey, mungkin Tuan Pengetua mereka juga telah memberikan penegasan berkaitan dengan jadual waktu. Begitu juga dengan pegawai pendidikan daerah, ya, selaku pengurus peperiksaan di peringkat daerah, ataupun Tuan Pengarah Pendidikan Negeri selaku pengurus peperiksaan negeri telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan calon masing-masing berada dalam siap siaga yang tinggi. Tapi apa yang penting di sini, ya, dalam jadual itu juga dinyatakan, ya, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Barang-barang larangan yang dibawa ke dalam dewan. Yang ini juga calon-calon kita kena tahu. Kena cakna. Kena tahu. Ya, sama ada calon sekolah ataupun calon persendirian. Ya, kita larang calon-calon kita membawa telefon pintar. Betul. Kita tak benarkan calon-calon kita membawa jam pintar dalam dewan peperiksaan. Jadi kita tahulah bila jam pintar, ya, telefon pintar ini, proses rakaman ataupun catatan nota-nota boleh berlaku. Betul. Okey, jadi kita larang, dan itu telah dinyatakan dalam jadual masing-masing, jadual peperiksaan itu yang diterima oleh calon-calon, dan mereka menurunkan tanda tangan mengakui bahawa semua yang dilarang, jadual peperiksaan semua dalam pengetahuan mereka. Dah tahu. Jadi dah tak ada isu sebenarnya, ya, pertama ada terbawa dan sebagainya. Jadi ini perlu diambil perhatian oleh semua calon bagi, ya, mengelakkan mereka dibatalkan keputusan dan sebagainya. Kita harap kita nak calon kita pintar, bukan telefon pintar, bukan jam pintar, tapi calon kita pintar, ya, menduduki peperiksaan, ya, dengan tahap persediaan masing-masing. Saya pasti calon-calon sekolah akan dibantu, diingatkan, ya, oleh guru-guru masing-masing. Dan satu lagi, jangan lupa untuk bawa dokumen pengenalan diri. Penting sangat seperti kad pengenalan. Okey, kad pengenalan untuk disemak oleh pengawas-pengawas peperiksaan. Dan selepas itu kita nakkanlah juga, ya, alat tulisnya telah disediakan, ataupun mesin kira ataupun kalkulator yang sesuai, yang bukannya kalkulator yang boleh merakam. Tak boleh, kena yang standard, yang biasa. Yang dibenarkan itu disediakan, okey, lebih awal supaya calon dapat, ya, dapat menduduki peperiksaan dengan sempurna. Jadi pada kesempatan ini juga, ya, saya haraplah, okey, setiausaha peperiksaan sekolah bagi calon sekolah ataupun cikgu-cikgu ataupun calon-calon persendirian baca, ya, maklumat-maklumat dalam jadual peperiksaan masing-masing. Di samping jadual peperiksaan, bila tarikhnya, bila masanya, berapa lama masanya, di mana mereka perlu
tahu. Ambil. Dan kita minta lah mereka juga memberi perhatian kepada amaran-amaran seperti alat-alat yang tak boleh dibawa masuk. Dilarang langsung sama sekali. Ya. Kalau dah terbawa pun sebelum masuk dewan, bagi tahu pengawal peperiksaan. Saya peperiksaan belum mula, saya dah terbawa telefon pintar. Serah kat pengawas peperiksaan. Jangan simpan, jangan takut. Jangan takut, bagi tahu je. Jadi jangan takut, teruskan saja. Dan satu lagi, saya suka mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan calon-calon kita, iaitu kalau mereka telah ditetapkan berada di pusat peperiksaan A, mereka tak boleh suka-suka pergi ke pusat peperiksaan C, D, E. Tak boleh suka hati. Tak boleh. Mereka boleh melakukan pertukaran pusat peperiksaan, tetapi kena mengikut prosedur. Mengisi borang permohonan. Supaya apa? Supaya akhirnya mereka berada di pusat kalau dia melalui permohonan itu, kita tahu di mana mereka akan berada dan mereka disediakan dengan soalan peperiksaan. Kita tak nak mereka beralih pusat peperiksaan sesuka hati dan akhirnya akan menimbulkan masalah dalam pengurusan pengendalian peperiksaan. Mungkin mereka tak dapat soalan. Soalan tak cukup. Jadi di sini kita perlu elak. Jadi saya nak ingatkan, pertukaran pusat peperiksaan hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Kena isi borang untuk permohonan supaya kita dapat memastikan mereka menduduki peperiksaan ini dengan lancar, dan tenang, dan tidak terganggu. Jadi yang ini saya ingatkanlah. Jadi kita percaya calon-calon kita telah bersiap sedia dengan alat-alat yang perlu dibawa, dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan peperiksaan yang mereka akan lalui ini. Betul, Doktor. Okey, itu persediaan kepada calon-calon SPM. Tapi bagaimana pula persediaan di peringkat KPM sendiri sekiranya berlaku kes luar jangka, Doktor? Contohnya seperti bencana banjir, kemalangan ataupun situasi kecemasan pada hari peperiksaan itu. Okey, Irfan, pada dasarnya lembaga peperiksaan telah mempunyai SOP operasi yang mantap. Yang mantap, Doktor. Dengan cabaran yang ada. Kalau kita kata jerbu, kita ada ops stopping. Dalam prosedur itu, dalam ops stopping itu ada prosedur SOP. Kalau hujan lebat, banjir, kita ada ops payung. Ops payung. Jadi di situ ada prosedur dan SOP. Apakah tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan? Jadi kalau misal kata ada ancaman-ancaman lain, seperti kita ada ops tebuk. Iaitu bagi bilik kebal yang menyimpan soalan itu tak dapat dibuka. Kalau misal kata yang mereka yang bertanggungjawab membuka bilik kebal itu ada masalah kecemasan masa itu, kita ada ops tebuk. Jadi untuk itu kalau misal kata banjir berlaku dan melibatkan pusat peperiksaan A, dan semua kita akan pindahkan, kita dah sedia dah pusat peperiksaan yang ganti. Dah ada dah. Jadi kita akan gantikan di mana. Yang itu berdasarkan maklumat cadangan yang dibuat oleh pegawai peperiksaan di sektor pentaksiran peperiksaan JPN negeri masing-masing. Alhamdulillah. Jadi dah ada dah. Jadi cuma apa yang cuma maklumat itu perlu dimaklumkan. Kalau misal kata kita berlakunya pemindahan pusat daripada pusat A kepada pusat C contohnya, maklumat itu kita akan sampaikan dengan segera. Dan bagi calon-calon yang terkesan tak boleh pergi pusat C contohnya, perjalanan mereka tersekat oleh banjir, maklumat itu disampaikan segera. Kita ada bantuan daripada agensi-agensi kerajaan seperti bomba, APM, polis, dan juga termasuk tentera. Sebenarnya Irfan, di peringkat lembaga peperiksaan ini sendiri, di peringkat negeri, JPN negeri dan juga PPD, kita telah mempunyai dipanggil jawatan kuasa keselamatan. Jawatan kuasa keselamatan. Yang sebelum peperiksaan ini, semua PPD baik JPN dan LP ini telah mengadakan mesyuarat bersama agensi-agensi ini. Nadmanya, pejabat keselamatannya terlibat. Pos Malaysia pun terlibat. Semua akan bomba, bersedia. Polis, APM. Memang
terlibat. Dan kita juga melibat dalam mesyuarat jawatankuasa keselamatan itu juga melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan melibatkan juga meteorologi. Jadi maklumat-maklumat ni untuk sampai bulan 3 ni 15 Mac ni kata akhirnya SPM ini sebenarnya kita dah dapat dah gambaran bagaimana cuaca. Jadi makna dia Irfan, kita dah mengambil kira maklumat-maklumat yang ada, apa strategi untuk membantu calon. Cuma maklumat-maklumat sekiranya calon terkesan dengan apa-apa pun peristiwa di luar jangkaan ini perlu dimaklumkan dengan segera supaya petugas-petugas peperiksaan di peringkat daerah ataupun di peringkat sekolah sendiri ataupun di peringkat negeri sampai ke LPM ini dapat membantu calon-calon. Jadi pada saya kita dah ada satu sistem dalam operasi pengurusan dan pengendalian peperiksaan awam ini dengan mantap. Jadi kalau misal kata wabak pun kita dah ada operasi wabak dia, ops wabak itu macam mana. Jadi langkah prosedurnya. Jadi kita dah ada sistem kita. Cuma untuk mengembeling tenaga, kerjasama, sokongan antara LP, JPN, PPD, sekolah dengan agensi-agensi itu kita perlu telah diperkukuhkan dengan mesyuarat penyelarasan. Baik doktor. Okey, jadi dengan maklumat yang diberikan oleh doktor tadi kita boleh faham di mana murid-murid ataupun pihak sekolah, jadi kita perlu mengambil tenaga bersama-sama untuk kita memudahkan dan melancarkan proses peperiksaan awam yang akan tiba. Okey doktor, terima kasih. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam sembang Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia sembang Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan Dr. Azam di sini dari Lembaga Peperiksaan KPM. Okey, kita dah tahu sebenarnya perincian yang cukup jelas berkenaan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini semasa peperiksaan awam dijalankan. Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana pula untuk calon ataupun ibu bapa untuk mendapatkan latihan ataupun maklumat tambahan tentang peperiksaan awam tahun 2022 ini. Baiklah Irfan, okey. Sehingga ini sebelum peperiksaan dilaksanakan, semua maklumat-maklumat telah kita sebarkan. Yang pertama sekali melalui pegawai-pegawai sektor pentaksiran peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Dan selepas itu diturunkan kepada pegawai di sektor pentaksiran peperiksaan daerah masing-masing dan seterusnya kepada setiausaha peperiksaan di sekolah masing-masing. Jadi untuk calon sekolah, mereka memang sentiasa akan dibekalkan dengan maklumat-maklumat dengan tentang peperiksaan ini. Bagi calon persendirian pula, mereka boleh mendapatkan maklumat peperiksaan ini menerusi pegawai-pegawai di sektor pentaksiran peperiksaan di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Tapi apapun lembaga peperiksaan telah pun mempunyai sistem komunikasi laman sesawang, iaitu laman sesawangnya seperti yang tertera, dapat memberikan maklumat kepada calon-calon peperiksaan awam. Jadi jangan bimbang. Kalau misal kata ada maklumat-maklumat yang terkini pun kita akan sampaikan dengan segera. Di laman ini, maupun walaupun ada laman ini, kita tetap berikan kepada pegawai di peringkat negeri, peringkat daerah dan seterusnya kepada setiausaha peperiksaan untuk disampaikan kepada calon-calon. Jadi calon pun kena sebarkan kepada ibu bapa mereka di rumah. Jadi sebenarnya calon tak perlu bimbang, ibu bapa tak perlu bimbang berkaitan dengan maklumat tentang peperiksaan awam ini, Fan. Segalanya di hujung jari mendapatkan di laman sesawang Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey doktor, saya nak tanya juga doktor, untuk tahun 2022 ni kan, berapa ramai sebenarnya calon persendirian yang mengambil peperiksaan STEM dan juga SPM? Okey, untuk 2022 yang terkini, untuk STAM dan juga SPM, bagi SPM calon persendirian untuk SPM. Okey, bagi peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia, ataupun STAM 2022 ini, kita ada calon persendirian seramai 1045 orang calon yang telah mendaftar
untuk menduduki peperiksaan. Baik. Okey, untuk calon persendirian bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia atau SPM 2022 ini, kita ada calon persendirian seramai 19,283 orang calon yang telah berdaftar secara rasmi. Okey. Tapi insya-Allah semua calon-calon persendirian ini telah dibekalkan, diberikan maklumat yang tentang terperinci. peperiksaan yang mereka akan duduki. Itu Okey, baik doktor. Jelas sini bahawasanya Lembaga Peperiksaan dan juga KPM telah membuat persediaan yang cukup rapi dan teliti bagi memastikan kelancaran untuk persediaan bagi peperiksaan awam tahun 2022. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sekarang ini apakah harapan dan juga kata-kata nasihat dari doktor sebelum kita mengakhiri siaran kita untuk hari ini. Harapannya doktor bagaimana? Okey, harapan saya pengurusan pengendalian peperiksaan awam SPM, STAM, UPBA ini bagi tahun 2022 ini dapat kita laksanakan dengan lancar dan sempurna mengikut SOP, prosedur dan peraturan yang ada, Irfan. Betul. Jadi sebab apa harapan saya begini? Sebab sekiranya peperiksaan itu dapat kita kendalikan, kita uruskan dengan lancar, ia merupakan satu keadilan kepada calon-calon. Sebab itu saya menasihatkan diri saya, pegawai saya di lembaga peperiksaan, pegawai-pegawai peperiksaan di negeri, di PPD hinggalah kepada pengawas-pengawas yang mengawasi peperiksaan di pusat-pusat peperiksaan. Kita kena pastikan segala peraturan SOP yang telah ditetapkan itu dapat dipatuhi, sebab kita nakkan peperiksaan ini berjalan dengan lancar. Dan memberikan keadilan dan orang kata ketenangan kepada calon-calon. Itu kepada petugas pengawas, pegawai. Kepada calon saya minta sangat. Okey, perkara-perkara yang dilarang dibawa ke dalam dewan peperiksaan ataupun bilik peperiksaan hendaklah dihindari pada hari peperiksaan. Kalau terbawa pun beri maklumkan awal-awal supaya beri maklum awal-awal kepada pengawal peperiksaan untuk diberikan atau diserahkan larangan tersebut supaya tidak timbul nanti isu selepas peperiksaan itu. Betul, doktor. Jadi masih lagi saya ingatkan di sini. Kita dah tak ada dah SOP untuk membuat isytiharan kesihatan dan sebagainya. Dah tak ada dah. Sekolah pun tak perlu lagi. Betul. Pengawas sekolah pun tak perlu lagi ambil suhu. Berapa suhu badan calon. Macam tahun sebelum ni kan. Semasa pandemik. Tapi saya ingatkan lagi, calon dalam tempoh peperiksaan ini jagalah kesihatan. Betul, itu paling penting kan. Kalau tak jaga kesihatan, macam mana nak ambil exam nanti? Okey. Baik doktor, itu adalah harapan doktor sendiri sebagai kita punya tetamu hari ini berkongsi kepada kita tentang untuk bersedia bagi menghadapi peperiksaan awam. Jadi untuk masyarakat umum di luar sana, anda boleh melayari lagi sekali pautan http://lp.moi.gov.my/ Okey, di situ anda mendapatkan maklumat terperinci berkenaan dengan peperiksaan awam tahun 2022. Jadi doktor, mungkin sekarang ni kita dah dengar tadi harapan doktor sebagai pengarah bagi lembaga peperiksaan ini. Jadi doktor boleh kongsikan sedikit rumusan tentang topik kita hari ini berkaitan dengan persediaan bagi menghadapi peperiksaan awam tahun 2022. Okey. Kita rumusan saya lah. Ya. Okey. Pengurusan dan pengendalian peperiksaan untuk peperiksaan awam SPM, STAM dan UPBA bagi tahun 2022 ini telah kita uruskan dengan sebaik mungkin. Cabaran-cabaran yang kita lalui sewaktu SPM 2021 tidak lagi berlaku. Betul. Okey, untuk tahun 2022 ini. Dan begitu juga begitu juga calon-calon tahun 2021, peperiksaan awam tahun 2021 itu banyak cabaran. Betul. Sebab itu kita dapat lihat SOP yang tak ada sebelum ini ada. Jadi bila kita dah beralih kepada fasa endemik ini, pada tahun 2022 ini peperiksaan awam kembali semula, pada dasarnya kembali semula kepada SOP prosedur peperiksaan awam sebelum pandemik. Jadi kena faham supaya tidak berlaku nanti kekeliruan dalam peperiksaan awam
2022 ini. Jadi kita harap sama-sama kita ingatkan calon-calon kita ingatkan pegawai kita supaya SOP prosedur ini dipatuhi, peraturan ini dipatuhi supaya untuk kita memberikan keadilan kepada calon-calon. Saya suka ayat doktor, keadilan kepada calon-calon SPM dan juga peperiksaan awam tahun 2022 kerana mereka inilah sebenarnya tunjang bagi masa depan negara Malaysia. Okey, dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama kita hari ini berkongsi kepada kita bagaimana untuk bersiap siaga bagi menghadapi peperiksaan awam tahun 2022. Kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.